Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad, tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan majlis zikir kita pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Jadi sementara itu kita jemput kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua, abang kakak untuk bersama-sama dengan majlis zikir kita pada pagi ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ustazah kita, Ustazah Asma bersama dengan rombongannya sekarang ni dalam perjalanan daripada Jordan nak menuju ke KLIA lah. Dijangka sampai petang nanti, insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya selamat, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita yang lain untuk bersama-sama dengan majlis zikir kita pada pagi ini, insya-Allah, mari kita sama-sama mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah masih lagi memberi kesempatan nikmat-nikmat yang cukup banyak kepada kita, dan seharusnya kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita pada saat dan ketika ini. Yang mana kadang-kadang Allah uji dengan ujian yang kita tidak mampu, tetapi percayalah, sudah pastinya setiap ujian itu pasti di akhirnya akan Allah bagi kegembiraan kepada kita semua. Dan sudah pastinya nikmat yang paling besar yang seharusnya kita syukuri iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Dan nikmat ini iaitu kita boleh terjemahkan melalui perkataan kita dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, ataupun kalau kita nak semakin ucapan tu seolah-olah kita hampir dengan pencipta kita sebutlah kan, dalam bahasa yang mudah kita faham. Terima kasih ya Allah. Contoh kita dalam perjalanan menuju ke tempat kerja kan, mungkin jaranglah kita sebut terima kasih ya Allah sampaikan aku ke tempat kerja, sampaikan kami ke tempat kerja hari ni kan. Boleh kita juga ucap sebegitu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sudah pastinya selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu selawat yang paling ringkas. Ataupun kalau biasa kita dengar selawat yang panjang tu kan, selawat nariyah ataupun selawat tafrijiyah yang biasa kita baca kan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman
تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tambahan pula tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang baru bersama-sama dengan majlis zikir kita pada pagi ini. Ya, hari Jumaat yang penuh barakah. Mudah-mudahan barakah itu sampai kepada kita kan, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan saya sebut tadi di awal tadi, iaitu selawat tafrijiyah ataupun selawat yang dipanggil selawat nariyah. Kalau kita melihat kepada kelebihan selawat ni sangat banyak kan, yang ditulis oleh para alim ulama kita. Dan sudah pastinya kalau kita biasa dengan selawat nariyah ataupun tafrijiyah ini, sebenarnya selawat ini ditulis ataupun disusun oleh seorang ulama besar yang juga dikenali sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Imam Abu Salim Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Wahrani Al-Maliki. Dan beliau ni meninggal pada tahun 866 Hijrah. Dan beliau merupakan ulama kelahiran Tazah di Fez, Maghribi ataupun Morocco kan. Dan beliau juga ni seorang yang ahli dalam pelbagai bidang ilmu seperti tafsir, tasawuf, hadis, fiqh, usul fiqh dan usuluddin. Dan antara anak murid beliau yang terkenal ialah Imam As-Sanusi, pengarang kitab tauhid yang masyhur Ummul Barahin kan. Ini selawat tafrijiyah dan ada kelebihan-kelebihan kalau kita baca selawat tafrijiyah ni. Nanti insya-Allah ada kesempatan nanti kita akan kongsikan berkaitan dengan kelebihan selawat tafrijiyah ataupun selawat nariyah, yang kalau dulu popular dekat TikTok tu kan selawat ni kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah majlis zikir kita pada pagi ini kita dah mulakan tadi dengan kita membaca surah Al-Fatihah kan. Dan surah Al-Fatihah ini diberi dengan banyak nama, antaranya Ummul Quran, Ummul Kitab, Ummul Furqan ataupun Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang ketika kita dalam solat kan. Masya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah yang baru bersama dengan kita, selamat datang, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan pagi kita hari ini diberkati, dipermudahkan segala urusan kita, insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah, kita teruskan majlis zikir kita pada pagi ini dengan kita membaca surah Al-Kahfi. Masya-Allah. Dan sudah pastinya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, banyak kelebihan sekiranya kita membaca surah Al-Kahfi kan. Tambahan pula kita sekarang ni berada di akhir zaman. Sudah pastinya banyak cabaran ujian yang Allah bagi kepada kita. Sudah pastinya kita perlu persiapkan diri kita dengan kita membaca ataupun adanya pendinding kepada diri kita, contohnya surah Al-Kahfi yang insya-Allah kita sama-sama baca insya-Allah. Okey. Kita akan baca 10 yang awal dan 10 yang akhir insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita selesai membaca 10 ayat yang awal, kita sambung 10 ayat yang akhir. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, selesai kita membaca surah Al-Fatihah tadi, kemudian kita ikuti dengan kita membaca 10 awal surah Al-Kahfi dan juga 10 yang akhir surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, ibu ayah, abang kakak yang bersama-sama dengan live kita, majlis zikir kita pada pagi ini. Untuk pengetahuan semua, mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustazah ni dah balik ke belum? Kan, Ustazah sekarang ni dalam perjalanan balik ke Malaysia, ke negara kita. InsyaAllah dijangka petang ini sampai ke KLIA insyaAllah. Dan kita doakan mudah-mudahan semuanya selamat tiba di Malaysia, dan insya-Allah mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sihat lah kan. Masya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita selesai baca surah Al-Kahfi. Kejap lagi kita akan baca Asmaul Husna, kan? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sekarang ni kita melihat ataupun kita mendengar berita tentang musibah bencana yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang berada di negara mana? Maghribi ya. Di Maghribi yang mengalami bencana, kan? Masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dia ada dua benda yang Allah bagi kepada kita, iaitu sama ada nikmat ataupun juga dipanggil sebagai, yang kedua dipanggil sebagai musibah. Kan? Sebab itu apa yang dimaksudkan dengan musibah dan kenapa adanya musibah, ataupun kalau kita boleh tafsirkan musibah ini, kan, dalam erti kata yang lain, iaitu musibah ni benda yang seperti bencana, malapetaka ataupun ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah bagi tahu dalam Al-Quran, maksudnya, apakah kamu sangka kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan engkau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan musibah ini berlaku dalam banyak bentuk. Contohnya yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang berada di negara Maghribi ataupun Morocco, contohnya bencana alam dulu, kan, bencana alam. Kemudian ada juga ujian yang Allah bagi dalam bentuk keluarga, family kita, kan. Ada juga ujian ataupun musibah yang Allah bagi dalam bentuk diri kita, kepada diri kita. Dan ada juga musibah yang Allah bagi kepada kita dalam bentuk luaran dan juga dalaman. Pernah satu ketika pernah berlaku banjir dekat Negeri Sembilan ni, saya tak ingat kawasan mana. Allah bagi ujian banjir, kemudian habis rumahnya ditenggelami oleh air. Dan kemudian masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan semua barang-barang yang ada dalam rumah tu, sama ada yang dah guna ataupun belum guna, semuanya habis disebabkan banjir tersebut, kan. Maknanya Allah bagi ujian ni bukan saja kepada diri kita, family kita, tapi juga Allah bagi ujian dalam bentuk harta kepada kita. Supaya apa? Sebab apa Allah hadirkan ujian kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala? Supaya yang pertama, sebagai interaksi Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang bernama manusia, insan. Untuk melihat apa? Untuk melihat sejauh mana keimanan hambanya kepada Tuhannya, kepada Khaliqnya, kepada penciptanya. Ini sebagai interaksi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kan. Macam kita lah dulu, kalau zaman Covid dulu, kalau kita nak berhubung dengan keluarga kita, mak ayah kita, atuk nenek kita yang ada dekat kampung, kan, macam mana caranya, kan? Sudah pastinya dengan media sosial lah, dengan Zoom ke, dengan WhatsApp call, WhatsApp video call ke, kan. Itu sebagai interaksi supaya dapat menghubungkan yang jauh dengan
menghubungkan yang jauh kan. Contohnya atuk kita, nenek kita yang berada luar daripada contoh Negeri Sembilan kan. Contoh atuk kita berada di Pahang ke Perak ke. Jadi salah satu interaksinya adalah melalui handphone kan. Sama juga seperti musibah ni tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hadirkan ujian kepada kita sebagai apa? Interaksi Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya yang bernama manusia. Yang kedua, tidak lain tidak bukan sebagai ujian pengukuh kepada iman kita. Kan? Yang ketiga, tidak lain tidak bukan untuk menjadikan seorang mukmin itu ataupun orang yang beriman itu lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada ujian ni mungkin kurang syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, siapakah manusia yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kan, kalau kita rasa kita ni dah banyak dah Allah uji kita ni kan, ya Allah kan, lepas uji ni kan. Tetapi sebenarnya manusia yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah pastinya para nabi-nabi yang terdahulu. Nanti kita ceritakan sedikit apa dia ujian-ujian yang berlaku kepada nabi kita lah, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah selepas daripada ni kita akan membaca selawat kepada Allah, selawat kepada Nabi SAW, kemudian diikuti juga dengan kita membaca Al-Ma'thuran insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ceritakan tadi tentang musibah, iaitu bencana, malapetaka ataupun ujian yang Allah bagi kepada kita semua. Kan, sebagai apa? Pertama tadi saya sebut, iaitu sebagai interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, interaksi Tuhan dengan hamba-Nya. Yang kedua, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya sapa dulu sahabat-sahabat kita yang berada di platform media sosial kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Mungkin ada yang baru saja bersama-sama dengan kita pada pagi ini, Ustazah dalam perjalanan balik kan, dalam flight, dan insya-Allah dijangka sampai pada petang ini. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan semuanya selamat dalam perjalanan sampai insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kejap lagi kita sambung kejap lagi kita sambung solawat Al-Ma'thurat dan juga zikir rahmat kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu saya nak tengok dulu, ada tak lagu yang boleh kita nasyidkan kan? Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu padamu Tuhan, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, rahmati hidup kami. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi, syafaatmu yang kami harapkan, semoga jumpa nanti. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu padamu Tuhan, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, rahmati hidup kami. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi, syafaatmu yang kami harapkan, semoga jumpa nanti. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Tengku gelisah kalau tengok ni. Alamak. Tak adalah tuan-tuan dan puan-puan. Masya-Allah.
Tadi tiba-tiba rasa macam kat Negeri Sembilan. Memang kita sekarang ni berada dekat Senawang, Negeri Sembilan, masya-Allah. Dan kebetulan pula memang saya orang Negeri Sembilan, Jempol, asal Jempol. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung sikit tadi, iaitu tentang musibah yang Allah bagi kepada manusia-manusia ataupun insan-insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu iman kita ni turun naik kan. Sebab kita bukan iman para malaikat kan yang sentiasa naik. Sebab itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh manusia ataupun insan yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pastinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja ujian yang tidak berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam pelbagai bentuk. Contohnya ujian yang dikenakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui orang-orang ataupun kafir Quraisy, kan? Kaum kafir Quraisy ni yang menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni dahlah tak nak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa risalah yang mulia, risalah yang benar, tetapi mereka tidak mahu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nak melihat ujian daripada kafir Quraisy ini sangat banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada pagi ini saya ambil satu, iaitu nama orang kafir Quraisy ini, iaitu nama dia Uqbah bin Abi Mu'id. Masya-Allah. Uqbah bin Abi Mu'id ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, beliau ni pernah mencekik leher Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada ketika itu Nabi sedang solat di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram ni dekat mana? Masjidil Haram ni dekat Mekah, kan? Uqbah bin Abi Mu'id ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa Nabi dekat Masjidil Haram. Masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat, dia pergi cekik leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni juga, Uqbah bin Abi Mu'id ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia pernah meludah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan. Ini ujian yang berlaku kepada Nabi, menyebarkan benda yang betul, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tak pernah kena ludah kan dengan siapa-siapa, kan? Dekat muka kita ke ataupun di bahagian mana-manalah badan kita, kan? Tapi Nabi selamba kena ludah dengan Uqbah ni. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, Uqbah bin Abi Mu'id ni, dia pernah meletakkan kotoran unta ketika Nabi SAW sedang sujud. Dan disebabkan terlalu banyak sangat kotoran di belakang tubuh badan Nabi SAW ketika Nabi sedang sujud, maka Nabi tidak boleh bangun daripada sujudnya, sehinggalah anaknya Fatimah ambil kotoran unta tersebut daripada belakang Nabi dalam keadaan sambil menangis. Masya-Allah. Ini yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Ujian yang dikenakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui orang-orang Quraisy. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi ujian yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contoh dalam peperangan. Nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melihat kisah peperangan Hunain, iaitu Nabi SAW memerangi bersama dengan para sahabat, memerangi dua puak yang menentang Islam pada ketika itu. Dan siri pertama peperangan tersebut, ringkasnya, siri pertama peperangan tersebut, tentera Islam dan Nabi SAW kalah dan terpaksa mundur. Dan ada segelintir daripada di kalangan sahabat yang meninggalkan medan peperangan. Dan Nabi SAW bermuhasabah bersama dengan para sahabat, bagi tahu iaitu kemenangan dan juga kekalahan ini bukan disebabkan kita, tetapi disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita boleh ambil ibrah yang pertama, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya Allah bagi ujian musibah kepada kita, inilah masanya untuk kita bermuhasabah. Kita mengenang balik diri kita, apalah aku dah buat ini, apalah dosa aku dengan manusia ke, dengan haiwan ke, dengan Tuhan ke, masya-Allah. Sebab itu kita dianjurkan untuk bermuhasabah, mengenang diri kita, tengok balik, koreksi diri kita apa yang kita lakukan hari ini yang menyebabkan ujian Allah bagi kepada kita, kan? Masya-Allah. Sebab itu adanya zikir-zikir taubat, kan? Contohnya, tubna ilallah
rajana ilallah wa nadimna ala ma fa'alna tubna ilallah wa rajana ilallah wa nadimna ala ma fa'alna tubna ilallah wa rajana ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Masya-Allah tuan-tuan dan puan, sebab tu adanya zikir-zikir yang boleh kita alunkan. Kan ujian ni kadang-kadang bukan menjauhkan diri kita dengan Tuhan, tetapi mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, biasanya kalau kita nak healing, kita nak cari kita mesti kita akan cari tempat-tempat yang ada air. Contohnya sungai, laut, air terjun. Kebiasaannya begitu. Saya pun macam tu juga. Kalau bawa family, biasanya cari tempat-tempat yang sebegitulah. Dia boleh healing, merawat diri kita kan. Tetapi ada satu air ni, masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah Subhanahu Wa Taala, sekiranya Allah bagi musibah ujian kepada kita, air ni adalah air yang sangat bermakna kepada kita, yang biasanya jarang kita tumpahkannya. Iaitu tidak lain tidak bukan air mata kan. Berbeza dengan air sungai, air laut, air terjun. Air mata ni lah air yang sangat dahsyat. Bila mana Allah uji kita, Allah bagi ujian musibah kepada kita, air ni lah kalau kita tumpahkannya disebabkan kasihnya kan, sedihnya kan diri kita, muhasabahnya diri kita, masya-Allah, air ni air yang sangat hebat, air mata kita. Dah berapa lama air mata kita tidak tumpah, tidak jatuh, kita mengenangkan apa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang hajar betul Uqbah ni. Wih. Masya-Allah. Marah betul ya, masya-Allah. Seharusnya begitulah kan kita sayang kepada Nabi SAW. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala? Saya pun pernah duduk seorang tepi laut. Masya-Allah. Duduk seorang-seorang. Masya-Allah. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang, selamat pagi kepada sahabat-sahabat yang berada dalam majlis zikir kita pada pagi ini. Tadi kita cerita tentang ujian dan musibah yang berlaku kepada Nabi SAW, iaitu melalui orang-orang kafir Quraisy yang tidak bersetuju, tidak suka kepada Nabi SAW. Dan juga ada juga ujian yang berlaku kepada Nabi SAW dalam bentuk ujian rumah tangga. Nama ustaz ni ustaz siapa? Nama saya, minta maaf, saya tak kenalkan diri ya. Nama saya Najmuddin Rabbani bin Mustafa. Najmuddin Rabbani bin Mustafa. Saya bahagian training di Hijrah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga ujian yang berlaku kepada Nabi SAW dalam bentuk keluarga kan. Hari ini dalam media sosial hari ini macam-macam cerita kita dengar berkaitan dengan rumah tangga. Ada yang baik dan ada yang kurang baik kan. Ada yang boleh kita jadikan iktibar pengajaran, ada juga yang kita kena jadikan sempadan, jauhkan. Masya-Allah. Sebab itu tidak lari juga bagaimana berlaku kepada Nabi SAW dalam ujian rumah tangga. Sebab itu adanya ujian dalam rumah tangga Nabi supaya apa? Supaya umat-umat yang kemudian ini, umat macam kita semua ni, dapat mengambil ibrah dan pengajaran, dapat mencari ataupun dapat solusi daripada apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Tak adalah sampai ujian yang besar-besar yang berlaku kepada Nabi SAW dalam rumah tangga Nabi SAW. Contoh kisah bagaimana cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kisah cemburunya Sayyidatina Aisyah kepada isteri Nabi SAW yang lain. Ini simple masalah, iaitu cemburu kan. Sebab kalau cemburu ni
biasanya melibatkan wanita, ibu kita kan, isteri kita kan, itu biasa, itu fitrah kan. Baik, kita cerita sikit tentang bagaimana cemburunya isteri Nabi SAW. Satu hari ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW yang datang berjumpa dengan Nabi SAW, dan kalau ikut pandangan majoriti menyebut pada ketika itu Nabi SAW berada di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian salah seorang daripada isteri Nabi SAW, dan kalau disebutkan oleh Imam Ibn Hajar menyebut isteri yang lain itu nama dia Zainab. Isteri yang lain Nabi SAW, Sayyidatina Zainab ni, datang juga pada ketika itu melalui khodamnya, hantar khodamnya kan, untuk hantar makanan, sepinggan makanan ke rumah Nabi SAW. Bila dapat tahu Sayyidatina Aisyah bahawa makanan tersebut dihantar oleh Sayyidatina Zainab, isteri Nabi SAW yang lain, maka Sayyidatina Aisyah pergi ketuk ataupun pukul tangan khodam Sayyidatina Zainab tadi, sehingga kan jatuh pinggan tersebut, bertaburan makanan di atas lantai, dan kemudian pecah pinggan tersebut. Kemudian tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku selepas itu? Nabi SAW pergi tukarkan pinggan yang lain, bagi kepada khodam dia, dan serahkan balik kepada isteri Nabi yang lain, Zainab tadi. Dan kemudian Nabi kutiplah makanan yang jatuh tadi. Tahulah di situ bahawa Nabi SAW tahu yang isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada ketika itu sedang cemburu dengan isteri Nabi yang lain, Zainab. Sebab apa? Sebab menghantar makanan kepada Nabi SAW untuk dijamu sahabat-sahabat Nabi yang berkunjung ke rumah Sayyidatina Aisyah pada ketika itu. Ceritanya apa tuan-tuan dan puan? Sayyidatina Aisyah ni, walaupun dia ni ataupun beliau ni merupakan isteri kesayangan Nabi SAW, di kalangan isteri Nabi yang berilmu juga kan, tetapi sebagai fitrah seorang manusia tu, dia ada perasaan cemburu kan. Kalau isteri yang tak ada perasaan, ataupun ibu kita yang tak ada perasaan cemburu tu pelik. Sebab cemburu ni fitrah, fitrah sebagai seorang manusia. Bukan isteri saja cemburu, suami pun, lelaki pun sepatutnya ada perasaan cemburu kan. Cemburu tengok apa? Tengok isteri kita dengan orang yang tak sepatutnya, contoh. Sepatutnya ada perasaan cemburu ni kan. Dan yang kedua, apa yang boleh kita ambil daripada ujian yang Allah bagi dalam keluarga Nabi SAW ni, iaitu bagaimana cara Nabi SAW merespon, cara Nabi SAW merespon apa yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah kan. Tak adalah bila pinggan jatuh pecah, ini biasa kita lah, anak kita kan baru 1 tahun 2 tahun pegang cawan, tiba-tiba jatuh pecah. So bagaimana cara kita merespon? Sepatutnya kita merespon dengan cara Nabi SAW. Biasa kita, tangan kita lagi laju daripada mulut kita kan. Kan dah lah mulut tu laju, tangan pun laju. Kau ni kan, kan dicubitnya anak tu, padahal anak tu baru 2 tahun, setahun, 3 tahun. Memanglah anak yang kecil, memang kekuatan genggaman tangan ni tak sama seperti orang-orang besar kan. Kalau mak-mak dah jadi mak kau hijau kan, biasa macam tu. Sebab itu Nabi ajar bagaimana cara kita merespon daripada apa yang berlaku. Nabi tak marah kepada masalah tersebut. Nabi selesaikan masalah itu dengan cara yang baik. Sebab itu apa yang berlaku dalam hidup kita, pertama sekali relax, tenang, dan melihat bagaimana cara kita merespon kepada masalah. Kalau kita berespon cara tak baik, maka seharian tu kita akan tak baik. Kita akan jadi hijau je kan. Mak kau hijau contoh kan. Kalau kita merespon dengan cara yang baik, positif, seharian kita akan relax, tenang. Sebab itu Nabi ajar kepada kita melalui ujian-ujian yang berlaku kepada Nabi SAW. Sebab itu kita tengok ada satu lagu kan, cerita tentang Aisyah kan.
Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih, merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintaimu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama, hingga hujung nyawa kau di samping Rasulullah. Kan, Masya Allah, cerita tentang sweetnya kisah percintaan Nabi SAW dengan Nabi SAW. Aisyah dengan Nabi SAW. Tak boleh panjang-panjang, nanti dia lari pitching dia kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang pula celoteh kita pagi ni. Okey, kita teruskan pada pagi ini dengan kita selawat kepada Nabi SAW sebanyak 10 kali, insya-Allah. Jom sama-sama kita. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang kakak yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita berselawat kepada Nabi SAW. Hari Jumaat ni saya nak ajar satu, bukan saya nak ajar, saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan satu selawat yang daripada Nabi SAW. Yang dipanggil sebagai selawat ummi. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar kan, ataupun ini pertama kali dengar selawat ummi. Macam mana bunyi selawat dia? Simple saja, tetapi dia ada amalan yang khususnya kita lakukan pada hari ni, hari Jumaat, iaitu apa? Selawat dia berbunyi macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, saya ulang balik. Okey, selawat dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selepas asar. Betul. Okey, selawat dia saya ulang balik, selawat ummi, iaitu selawat yang daripada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Simple. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Betul, ada dalam maksurat. Selawat ni, mungkin kita biasa dengar, biasa baca selawat ni, tapi kita tak tahu apa fadilatnya. Okey, selawat ni selawat ni iaitu sangat mujarab sebagai amalan untuk mendapatkan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca selawat untukku 80 kali pada hari Jumaat, maka diampunkan dosanya yang 80 tahun. Masya Allah. Rasulullah SAW ditanya, bagaimana membaca selawat ini? Bagaimana membaca selawat kepadamu? Kemudian Nabi kata, katakanlah Allahumma salli ala
Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Masya-Allah. Hadis riwayat Ad-Daru Qutni, dianggap hasan oleh Al-Iraqi dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, kan? Iaitu selawat ni kalau kita baca 80 kali pada hari Jumaat, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita sebanyak 80 tahun. Umur umat Nabi ni kan pendek, kan, tak panjang. Jadi mungkin ada yang sampai 80 tahun, mungkin ada yang tak sampai 80 tahun. Kita tak tahu. Jadi ini salah satu selawat yang boleh Allah ampunkan dosa kita sebanyak 80 tahun. Kita baca setiap hari Jumaat 80 kali selawat ummi. Dan menurut satu riwayat Al-Baihaqi, terdapat tambahan dalam kaifiat membacanya, iaitu selawat ummi ini dibaca sebanyak 8 dibaca sebanyak 80 kali selepas daripada kita solat asar, sebelum kita bangun daripada solat kita, bangun daripada tempat solat kita. Kita dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai bagi salam, kemudian kita zikirlah apa yang biasa kita zikir harian tu. Dan selepas daripada tu, kita boleh baca, sebelum kita bangun daripada tempat duduk kita, kita baca selawat ni, selawat ummi. Kalau yang baru masuk ni, selawat ummi. Simple saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kan? Yang depan tu kita hafalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Masya Allah. Apa kelebihan selawat ni? Kita baca hari ni, hari Jumaat 80 kali, Allah akan ampunkan dosa kita yang 80 tahun. Masya Allah. Selama 80 tahun Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Bacanya bila? Bacanya selepas daripada solat asar, iaitu sebelum kita bangun daripada kita selesai zikir lepas asar itulah. Sebelum kita meninggalkan tempat solat kita, kita baca 80 kali. Saya ulang balik selawat dia. Allahumma salli ala Sayyidina abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat cuba amalkan. Kalau kita baru nak amalkan, mudah-mudahan ia menjadi istiqamah. Ya, betul. Kalau ikutkan, dia boleh je baca bila-bila dia punya waktunya, kan. Tetapi kalau lebih tepat mengikut kepada Imam Al-Baihaqi ni, dia bagi tahu selepas daripada asar, sebelum daripada kita bangun daripada selesai kita solat, kan. Kita dah bagi salam, kita dah zikir lepas asar tu, sebelum kita bangun nak buat kerja-kerja yang lain, kita bacalah selawat tu 80 kali. InsyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat kepada kita, kan, sebagai tambahan amalan kita dalam hidup ni, kan, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selesai tadi kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita selesai apa lagi? Kita membaca Asmaul Husna, kita selawat kepada Nabi SAW, kan. Dan juga insya-Allah selepas daripada ini kita akan sama-sama membaca Al-Maksurat, dan kita akan akhiri dengan kita zikir rahmah, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang kakak yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selamat datang ke majlis zikir kita pada pagi ini. Mungkin ada yang tertanya-tanya di mana ustazah dalam perjalanan bersama dengan rombongan dalam perjalanan balik, dah naik kapal terbang, dan insya-Allah akan sampai petang ni, insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya selamat dalam perjalanan. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum daripada kita membaca Al-Maksurat, kan, Nabi bagi tahu aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan
orang yang paling hampir denganku di hari kiamat nanti, iaitu orang yang paling banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Badratim, ya Badratim, min hadha kulla kamali, madza yu'ab, madza yu'ab, bir'an ulaka maqali. Ya Badratim, ya Badratim, min hadha kulla kamali, madza yu'ab, madza yu'ab, bir'an ulaka maqali. Wahai Purnama, wahai Purnama, yang indah lagi sempurna, bagaimana, bagaimana nak kuluah dengan kata-kata. Engkau menyinar di alam tinggi, alam tinggi. Engkau menyinar di alam tinggi, alam tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sama-sama membaca Al-Maqsurat. Sebelum tu kita habiskan sedikit musibah ataupun ujian yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi saya sebut iaitu Uqbah bin Abi Mu'izz, kan? Uqbah bin Abi Mu'izz ni orang kafir Quraisy yang cekik leher Nabi, yang ludah muka Nabi, yang letakkan bangkai ataupun benda yang busuk daripada unta di atas belakang Nabi SAW. Juga yang kedua, ujian yang berlaku kepada Nabi SAW iaitu dalam bentuk keluarga. Cemburunya Aisyah, Sayyidatina Aisyah kepada isteri Nabi yang lain, kan? Yang ketiga, sudah pastinya ujian-ujian yang besar juga berlaku kepada Nabi SAW. Bagaimana Nabi kematian Abu Talib, bagaimana Nabi kematian orang yang Nabi cintai, Sayyidatina Siti Khadijah. Dan sebelum tu 3 tahun Nabi SAW dipulaukan oleh orang-orang Mekah pada ketika itu. Banyak ujian yang berlaku kepada Nabi SAW. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda hikmahnya apa ujian-ujian yang Allah bagi kepada Nabi ni dan kepada manusia yang beriman macam kita ni, iaitu sebenarnya Allah sedang menaikkan darjat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ujian-ujian tadi yang berlaku kepada manusia, kepada Nabi-Nabi, Allah nak menaikkan darjat kita supaya kita ni semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Macam Nabi, kan, sujud, rukuk, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda syukurnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut musibah, sudah pastinya ada yang kedua yang Allah bagi kepada manusia ataupun insan, makhluk, iaitu tidak lain tidak bukan dalam bentuk nikmat. Nikmat ni apa? Nikmat ni anugerah, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ni dia ada dalam pelbagai bentuk yang Allah bagi kepada kita. Sama ada zahir, kan? Zahir, batin, kan? Kalau zahir itu apa dia? Panca indera kita cukup lengkap, ada mata, ada tangan, ada kaki. Ada orang tu yang kakinya dipotong, ada orang yang daripada lahirnya tak boleh menggerakkan tubuh badannya, kan? Kanser, kan? Stroke, masya-Allah. Kita ada nikmat Allah bagi ni. Nikmat batin, nikmat zahir ni Allah bagi cukup lengkap. Yang kedua, nikmat batin. Contohnya, apa dia nikmat batin? Rasa bahagia,
rasa seronok kan, rasa happy. Itu pun nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dan sama ada sama ada besar ataupun kecil kan. Yang besar apa contoh? Apa? Ashraf yang besar, nikmat yang besar. Ustaz Faiz. Ustaz Faiz boleh datang. Bahagia, itu nikmat batin. Bahagia. Dapat apa? Dapat beli kereta beza. Contoh besar tu kan. Nikmat yang kecil dapat beli basikal. Contoh kan. Nikmat juga tu kan, besar ataupun kecil. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita betul-betul rasa nikmat itu, iaitu yang pertama, selepas kita melalui susah payah kan. Contoh kan, sebelum ni saya sendirilah, pengalaman saya sendiri, accident kan. Accident, langgar kereta, tak siap-siap lagi. Dah hampir 3 bulan. Kan? Dia rasa, ya Allah kan, nak bergerak ke mana-mana tu, jadi terpaksa naik bukan terpaksa lah, kena naik kenderaan yang lain kan. Ada pula kalau kenderaan yang saya naik tu rosak pula kan. Lepas tu bergerak guna motor kan. Dan bila nanti mudah-mudahan siap kereta tu, bila siap kereta tu, Masya Allah, kita akan rasa, ya Allah, nikmatnya kan. Bila Allah hilangkan sesuatu, bila dapat balik tu, Masya Allah, rasa seronok kan. Contohnya macam trend orang sekarang ni kan, kalau dulu dia ada orang main basikal ataupun orang suka hiking ataupun suka yang berlari kan, berlari 5km 10km ni kan, Masya Allah, lari tu pun dah rasa penat dah tu, 10km nak sampai ke garisan penamat tu kan. Dan bila dah susah, dah payah, dah berlari tu, apa biasanya yang pelari-pelari ni akan minta? Sudah pasti dia tak minta lain, dia akan minta air. Lepas minum air tu, apa rasa? Rasa nikmatnya dapat hilangkan dahaga itu melalui air. Itulah nikmat. Macam Nabi SAW, Nabi itu diuji dengan macam-macam perkara kan, macam-macam bentuk. Dan sudah pastinya apa nikmat yang sekarang ini Nabi SAW rasa. Apa dia? Iaitu tidak lain tidak bukan, Nabi pada saat dan ketika ini masih lagi ada orang yang sujud, rukuk dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Nabi SAW. Hasil daripada apa? Hasil daripada susah payah Nabi SAW semasa berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi ada seperti tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua yang ingat kepada Nabi, yang bersama dengan majlis zikir, yang sentiasa cerita tentang kebaikan Nabi, yang cerita tentang keindahan Islam. Ialah tuan-tuan dan puan-puan, inilah maksudnya Nabi ada lagi hamba ada umatnya macam kita ni yang ceritakan tentang kebaikan. Hasil daripada apa? Susah payah Nabi SAW. Baik tuan-tuan dan puan-puan, panjang pula kita ya. InsyaAllah kita cuba habiskan 8.30 kita selesailah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, jom kita sama-sama. InsyaAllah nikmat boleh bersama majlis ilmu pagi ni, duduk bersama-sama orang-orang yang berilmu walaupun dalam online. Masya Allah, mudah-mudahan dirahmati kita. Jom kita baca Al-Ma'surat pada pagi ini. Okey. Kalau kita baca ayat-ayat suci Al-Quran ni dapat pahala, kita tengok pun dapat pahala, dengar lagilah kan, dengar pun dapatlah pahala kan. Okey. Kalau tak tahu boleh tengok, kalau tak kalau tak boleh baca boleh dengar kan, pun dapat pahala. Okey, jom kita baca Al-Ma'surat. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita sedang baca Al-Ma'surat. Okey. Jom kita sama-sama teruskan. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنع أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bersama-sama dengan live kita, majlis zikir kita pada pagi ini. Kita nak habis dah dan kita tinggal lagi last sekali zikir rahmat kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang mana kalau kita baca mungkin dah biasa dengar ataupun yang pertama kali dengar zikir rahmah ni, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya-Allah, ada yang tulis kelebihan zikir rahmah ni kan, iaitu ganjaran menyamai membebaskan 10 orang hamba. Masya-Allah. Kemudian yang kedua dia tulis baginya 100 kebaikan, dipadam daripadanya 100 keburukan, mendapat perlindungan daripada syaitan. Tidak ada orang yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca zikir ini. Simple saja kan, tetapi zikirnya simple tetapi ganjarannya sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada semua sekali yang berada dalam live kita. Terima kasih kerana join majlis ilmu ni kan. Salah satu daripada taman-taman syurga kan. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku ada satu taman daripada taman-taman syurga. Kalau taman syurga yang ada di Madinah tu raudhah kan, tempat yang mustajab kita berdoa dalam tu. Dan kalau di dunia ni, iaitu raudhah itu apa dia? Taman syurga, iaitu majlis-majlis ilmu. Masya-Allah, mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan habiskan pada pagi ini dengan kita membaca zikir rahmah. Sebelum itu, saya belanja tuan-tuan dan puan-puan satu qasidah. Yang lepas kita dah qasidahkan, kita qasidah jugalah.
Bushra lana nilnal munah zalal ana wa falhana والدهر أنجز وعده والبشر أطهام لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وانفى الحنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وانفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أطهام لنا والدهر أنجز وعده والبشر أطهام لنا Wahai Nabi yang dirindu, wahai Rasul kekasihku, mari kita berselawat, moga nanti boleh syafaat. Mari kita berselawat, moga nanti boleh syafaat. Bushra lana nilnal muna zalal ana wa falhana Bushra lana nilnal muna zalal ana wa falhana والدهر أنجز وعده والبشر أطهام لنا والدهر أنجز وعده والبشر أطهام لنا اللهم صل على سيدنا محمد. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita nak habis dah majlis zikir kita pada pagi ni. Jom kita selesaikan 10 kali zikir rahmah kita. Nanti tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah boleh sambung, boleh sambung sampai 100 kali zikir rahmah kita insya-Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Okey, selesai tuan-tuan dan puan-puan. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh sambung lagi insya-Allah. Baik, qasidah tadi nama dia Bushra Lana. Nanti boleh cari Bushra Lana, masya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi kepada semua sekali yang bagi kita gift, yang support majlis zikir kita pada pagi ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja masuk, Ustazah dalam perjalanan balik ke tanah air kita dalam flight, dan insya-Allah dijangka sampai petang nanti insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya selamat sampai insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selesai majlis zikir kita pada hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah. Insya-Allah masa
Yang lain kita akan bertemu lagi kalau ada rezeki yang panjang insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semuanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Boleh ikut kita doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami ya Allah. Adik-beradik kami ya Allah. Saudara mara kami ya Allah. Dan seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, umur kami yang berbaki ini ya Allah, Kau berkatilah kehidupan kami ya Allah. Janganlah Engkau jauhkan kami denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami dan ahli keluarga kami ya Allah taufik dan hidayahmu ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Lapangkan dada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rezeki yang halal lagi berkat ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah. Sihatkan tubuh badan kami ya Allah dari sebarang penyakit zahir dan batin ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari segala bencana ya Allah. Maksiat ya Allah, perbuatan sihir ya Allah, dan perbuatan-perbuatan yang jahat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ya Allah. Satukanlah hati-hati seluruh umat Islam ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi terima kasih kepada semua yang berada di platform media sosial kita pada pagi ini. Majlis zikir kita akan berakhir sebentar saja lagi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua. Terima kasih kepada semua yang bagi gift gift hadiah-hadiah. Okey, masya-Allah. Mudah-mudahan diberkati, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Insan yang kekurangan ni minta maaf banyak-banyak. Okey, last sekali saya belanja lagu Hindustan saya punya bawa buat lirik dia malam tadi. Tak tahulah jadi tak jadi Teri meri tere prem kahani hai mushkil do lafazon maye bayana ho paye. Tu dia. तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्ज़ों में ये बयां ना हो पाए. Engkau Nabi kasih agung yang dicinta yang dirindu. Kau berikan kami syafaat di sana. Engkau Nabi kasih agung yang dicinta yang dirindu. Kau berikan kami syafaat di sana. Teri meri teri prem kahani hai mushkil do lafazon mein bayana ho paye. Bunyi Arab dah InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf sekali lagi. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.